Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan, kita nak lihat satu perkara yang saya tak kasih saya mungkin semua dah tahu, kalau yang tahu tu mungkin sebagai peringatan semula, iaitu persoalan bagi makan. Saya kalau ikutnya baru balik saja semula ke Kedah selepas hampir lebih kurang 13 tahun bertugas di Sarawak. Antara perkara yang kami dapati waktu ketika dulu ialah wujudnya golongan-golongan yang cuba membatalkan ataupun mengatakan bahawa apa yang kita buat selama ini salah. Dan saya yakin tuan-tuan mungkin juga pernah bertemu, pernah terdengar, khususnya dalam grup WhatsApp ke, dalam Facebook ke, berkenaan dengan orang yang mereka mengatakan bagi makan ini budaya hidup. Khususnya dalam bab tahlilan, bab tahlil, yang bagi makan apa semua ini budaya hidup dan tidak ada, dan benda itu bukannya satu benda yang berpahala. Tetapi pada malam ini kita nak lihat beberapa perkara, khususnya panduan daripada Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan bagi makan. Apakah kelebihan bagi makan? Ada setengah orang mengatakan bagi makan yang membazir. Ada setengah orang kata bagi makan yang membazir. Sehingga dulu kalau kami di Miri dulu ada seorang staf Petronas. Bila kata staf Petronas ni gaji dia bukan macam gaji orang biasa lah, gaji dia banyak. Dalam perbincangan tu dia kata bagi makan ni menyusahkan. Dia kata menyusahkan. Khususnya dia merujuk kepada persoalan kita buat tahlil 3 malam. Kemarin kalau di Sarawak tu dia tunjuk kemarin hari ke-21 hari sampai 1 hari tu dia akan buat makan. 7 hari pertama tu confirm lah. 7 hari pertama tu confirm lah. Datang pada tu hari 21, hari ke-40 sampai hari ke-1 mereka akan buat jamaah. Jadi dia kata menyusahkan. Dan saya balas, saya kata kalau Om Petronas kata bagi buat makan, jamuan makan menyusahkan, kami yang tak kerja Petronas lagi susah. Sebab gaji kami tak sama dengan jamuan Petronas. Tapi apabila kita merujuk kepada para alim ulama kita lihat sebenarnya di sana terdapat banyak kelebihan bagi makan. Dan bahkan di sana terdapat juga suruhan, arahan, gesaan daripada Nabi SAW dalam bab bagi makan. Bukan saya nak kata suruh ni kan, tapi malah kita makan malah lagi makan kedai lagi apa. Iaitu pertamanya sedang hadirin sekalian. Kalau kita lihat daripada sejarah Nabi SAW waktu Nabi sampai ke Madinah. Waktu Nabi sampai ke Madinah, ada 4 perkara yang Nabi maklum awal kepada orang Madinah. Dan perkara ini juga menjadi panduan ataupun menjadi pegangan kepada pendakwah-pendakwah kita, khususnya yang berusaha untuk mendakwah orang-orang di pedalaman. Kalau kami di Sarawak dulu mau panjang, dan kemudian dalam kursus yang kita hadapi, yang kita buat bersama dengan Allahyarham Ustaz Fadli Yusof. Saya rasa kita pernah sampai ni kata Ustaz Fadli Yusof meninggal oleh sebab Covid. Dan dia ni antara orang yang besar jasanya kepada aktiviti dakwah khususnya di Sabah, di Pensiangan Sabah. Kalau tuan-tuan nak pergi itu, dia memang pikir bertiga kali lah, sebab dia memang tak boleh masuk guna jalan biasa, kena guna pokok apa semua tu. Tapi inilah antara perkara yang dipegang oleh Ustaz Fadli Yusof dalam gerak kerja dakwah. Ialah empat nasihat daripada Nabi, iaitu apa yang Nabi sebut. Pertama sekali iaitu tat'imut ta'am wa afshus salam wa silul arham wa sallu wad-dasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Iaitu Nabi sebut ketika mana Nabi awal-awal masuk Madinah, Nabi bagi satu panduan umum kepada orang ramai. Apa dia? Bagilah makan. Bagi makan. Dan gesaan ini dia tidak kata wajib, tapi gesaan ini, panduan ini merujuk kepada satu suruhan umum yang dipegang oleh para ulama. Yang dan ulama kata Nabi tidak mengkaitkan atau tidak mengkhususkan bagilah makan waktu lepas kuliah. Nabi tak sebut. Nabi kata bagi makan, tak ada masalah. Lepas baca tahlil, boleh tak bagi makan? Boleh juga, tak masalah. Bersabit dengan hadis yang ini juga. Sebab Nabi tak sebut bila nak kena bagi makan, waktu dan di mana nak kena bagi makan.
Bagi makan di masjid ke, bagi makan di surau ke, tidak. Ini antara dia pegang. Dan inilah juga yang menjadi pegangan di kalangan pendakwah khususnya yang sebutkan tadi di pedalaman. Iaitu bila kita masuk ke rumah-rumah panjang, maksudnya macam kami di Sarawak dulu, kita dengar rumah ibadah banyaknya. Kalau di Sabah dia ada suku kaum dan sendiri. Antara kaedah kita untuk kita mengikat ataupun untuk kita membuka ruang dalam perhubungan dakwah kita dengan dia dalam bab bagi makan. Sama ada kita datang, kita bawa food pack. Selalunya food pack itu pun tak terlalu banyak sangat sebab dia ada teknik-teknik juga lah kan. Ataupun terkadang kita buat jamuan. Kebiasaan kalau pengalaman kami di surau yang kita buat di Sariki itu, biasanya malam kedua kita akan buat jamuan dan kita panggil rumah panjang yang berdekatan itu datang ke surau untuk sesi sembang. Walaupun sembang tu macam ayam mengintip lah, sebab dia pun dalam, dia pun tak pandai cakap Melayu. Kita pula biasanya tak pandai cakap Iban. Dia kena interpreter lah, ada penterjemah. Tapi mudah kata, bila jumpa gelap kita gelap, kita tu jalan kan. Tapi itulah antara perkawan yang kita pakai. Satu. Yang kedua, Nabi sebut wa afsyus salam, sebarluaskan salam, wasilul arham, dan sambunglah tali perhubungan, khususnya adik-adik. Itu sebab satu lagi sedang hadirin sekalian, antara perkara yang diingatkan kepada kita dalam bab hubungan adik-adik ini, kalau boleh jangan putuskan hubungan. Sebab la yadkhulul jannah qati'un. Nabi kata orang yang putuskan hubungan silaturahim ini tak masuk syurga. Bukan persoalan, bukan maksudnya tak masuk syurga langsung. Ada seorang ulama bahas pula, dia kata tak masuk syurga dalam arti kata lambat masuk syurga bagi orang yang putuskan hubungan silaturahim, khususnya dengan adik-adik. Dan yang keempat Nabi pesan ialah tentang wasallu wan nasunya, sembahyanglah waktu orang tidur, iaitu banyakkan sembahyang malam. Tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk dalam syurga dengan senang, tak ada masalah. Kamu senang kamu nak masuk syurga. Empat perkara Nabi kata kalau kita buat: bagi makan, sebarluaskan salam, sambung hubungan silaturahim, sembahyang malam. Empat perkara ni buat tadkhulul jannata bisalam, mudah kamu nak masuk syurga. Itu asas pada perbincangan kita. Cuma kita nak fokuskan dalam bab bagi makan. Apakah kelebihan bagi makan? Pertamanya antara kelebihan bagi makan ini ialah dia dapat menghapuskan dosa-dosa besar. Ada satu kisah, satunya yang saya dapat daripada riwayat Imam Ibn Hibban, dan dia ada satu lagi riwayat yang lain. Saya tak bawa matan hadis itu, tapi kita boleh bawa cerita. Sebab kalau kita bawa matan, aku nanti pukul 10 tak habis. Kita sembang dan malam. Kalau saya salah kalau tegur lah, kita sampai berapa suku kita sudah ajak sikit orang. Lepas tu azan isyak berhenti, azan ke ataupun macam mana? Nombor satu, orang yang bagi makan ini dia dapat menghapuskan dosa besar. Dia ada dua kisah. Pertama, saya rasa tuan-tuan sedia maklum berkenaan dengan saya fokus pada bagi makan dulu. Untuk bagi minum, kita fokus pada bagi makan. Iaitu satu kisah yang diambil, dan hadis ini sahih. Bagi orang yang dia tanya sahih, saya suka kata gini, hadis ini juga dia sahih ke di Albani. Jadi tak banyak cerita. Iaitu tentang seorang ahli ibadat pada zaman Bani Israel, yang dia telah beribadat sebanyak 60 tahun. Ahli ibadat, dia bukan macam orang yang macam kita lah. Kehidupannya dia memang sentiasa beribadat. Dan nak jadi cerita, pada satu ketika mana dia keluar daripada tempat ibadat dia berjumpa dengan seorang perempuan. Yang ringkaskan cerita, dia jatuh hati dan dia telah berzina dengan orang perempuan ini dalam hadis yang satu hadis yang lagi dia sebut selama 6 hari. Kemudian ahli ibadat ni kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala campurkan kepada dia rasa penyesalan. Selepas 6 hari itu dia menyesal. Bayangkan 60 tahun dia beribadat, tiba-tiba keluar daripada masjid, jumpa orang perempuan, jatuh hati, berzina. 6 hari. Dalam keadaan dia menyesal melihat kepada kelakuan buruk dia. Maka ketika itu, maksudnya dia keluar daripada tempat tadi berzina tadi, dan dia menyesal. Dia berjalan. Kemudian dia berjumpa dengan dua orang peminta sedekah.
Apa yang ada pada dia ketika itu hanyalah roti. Yang dia belah dua roti itu, dia bagi satu dan satu kepada peminta sedekah tadi. Dan dalam perjalanan dia, iaitu dalam keadaan menyesal, itu dia mati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat untuk menimbang pahala ibadat 60 tahun dia dengan perbuatan zina dia tadi. Maka didapati perbuatan zina itu lebih berat, dosa dia lebih besar, mengalahkan amalan dia yang 60 tahun tadi. Maka hati-hati dengan perbuatan dosa, bimbang, takut-takut dosa yang kita buat itu menenggelamkan ibadat yang selama ini kita buat. Kita tahu kita ada dosa, cuma hati-hati. Kemudian diperintahkan pula kepada malaikat untuk menimbang dosa zina 6 hari tadi dengan sekeping roti yang dibelah dua, yang dibagi kepada peminta sedekah tadi, dan didapati pahala daripada roti yang dia sedekahkan tadi lebih berat, menyebabkan dimasukkan dia ke dalam syurga. Itu satu. Ini hadis yang dibawa berkenaan dengan kes zaman dahulu. Seorang amil yang berzina, kemudian dia bersedekah bagi makan 2 keping roti. Saya rasa tak ada lagi orang bagi makan 2 keping roti kan. Kita orang itu mai mendapat nasi lebih banyak. Mudah-mudahan orang yang bagi itu Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga. Dan sedekah makan ini juga adalah sedekah yang tuan-tuan manfaatnya dapat direct. Manfaatnya dapat direct. Contoh masuk duit dalam tabung masjid, bila duit itu nak diguna? Saya nak tanya. Nanti tunggu jawatan kosong, ada kerusakan, kita nak buat kek, baru kita buat. Tapi kalau tuan-tuan bagi sedekah makan, lepas isyak orang makan, terus pahala itu dapat direct. Yang seterusnya ialah berkenaan dengan yang kedua, manfaat bagi makan. Apakah manfaat bagi makan? Maka manfaat bagi makan ialah tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada satu hadis, yaitu suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma birrul haji?" Apa tanda-tanda haji mabrur? Apa tanda haji mabrur, tuan-tuan? Tuan-tuan dah pergi haji. Apa tanda haji mabrur? Haji mabrur, dia ada satu lagi haji mabrur lain, senang sikit. Haji mabrur ni apa tanda dia? Nombor satu tanda haji mabrur, satunya ialah haji dia diterima. Yang kedua, maksud haji mabrur lagi ialah dosa yang diampunkan. Yang ketiga ialah dijamin masuk syurga. Orang yang dapat haji mabrur dijamin masuk syurga. Dan yang keempat, siapa yang dapat haji mabrur, dia diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Redha Allah ni benda yang sangat-sangat kita harapkan. Sebab apa? Sebab kalau Allah redha kita, walaupun kita banyak dosa, syurga balasan kita. Itu sebab redha Allah kita kena cuba. Maka Nabi SAW tanya, orang tanya Nabi, apa tanda seseorang itu bila dia buat haji dia diterima? Mabirul haji. Maka Nabi SAW sebut dua. Dia berdua ni maksudnya ada dua riwayat. Riwayat pertama, Nabi SAW sebut it'am ta'am wa tayyibil kalam. Dan riwayat yang kedua, Nabi sebut it'am ta'am wa ifsya'us salam. Iaitu dalam riwayat pertama, Nabi kata tanda seseorang itu Allah terima ataupun haji dia mabrur ialah dia suka bagi makan. It'am ta'am, dia suka bagi orang makan. Wa tayyibil kalam, dan cakap dia pun bagus-bagus. Dia bukan kata balik makin baik. Dia kata bukan sebab apa pergi haji itu dia kata dah kira settle lah. Tapi kadang orang pergi masjid, ada juga kata-kata kan, di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, bila balik harap pergi masjid pun ada juga kan, payah sikit. Nabi kata tanda orang diterima, amalan haji diterima, satu, mudah bagi orang makan. Yang kedua, wa tayyibil kalam, dia cakap pun bagus. Tak cakap, kalau dulu dia ada perubahan lah. Kalau dulu cakap tak apa nak elok, maka sekarang cakap lebih bagus. Riwayat yang kedua, it'am ta'am, bagi orang makan, wa ifsya'us salam, dan dia ini juga mudah bagi salam. Jumpa orang assalamualaikum, jumpa orang assalamualaikum. Dalam yang saya sebutkan tadi, iaitu
Bila bagi makan ni dia, pahala dia adalah pahala yang dapat direct. Maka itu sebab dalam satu hadis yang Nabi sebut lain, ayu Islamul khair, apakah bentuk Islam yang terbaik ya Rasulullah? Nabi sebut apa? At'imut ta'am, kamu bagi orang makan. Seterusnya, apakah kelebihan bagi orang makan? Apakah kelebihan bagi orang makan? Ini kita rujuk kepada orang dulu. Orang yang senang bagi orang makan, hati dia lembut tak keras. Hati dia lembut tak keras. Sebab hati yang keras payah nak dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang lelaki, anna rajulan syakka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaswat qalbi, iaitu seorang lelaki pemuda. Dia datang jumpa Nabi dan dia mengadu berkenaan dengan hati dia yang keras. Apa tanda hati keras? Malas ibadah. Bila kita rasa berat nak semayang, bila kita rasa berat nak buat ibadat, nak buat benda baik, lebih cenderung untuk buat benda-benda yang tidak baik. Something problem ataupun apa, something dalam hati kita yang menyebabkan kecenderungan untuk melakukan benda-benda negatif itu lebih tinggi. Itu something wrong with our hearts. Seseorang pemuda ni, seorang lelaki ni, dia datang jumpa Nabi. Dia bertanya berkenaan dengan hati dia, mengadu. Syaka ni maksudnya mengadu kepada Nabi tentang hati dia yang keras. Faqal, maka Nabi bagi panduan kepada lelaki ini. Imsah ra'sal yatim, cara untuk melembutkan hati kamu yang keras, Nabi baginya nombor satu. Imsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Sapu kepala anak yatim. Sebab dulu kalau ada program-program yang kita buat kat anak yatim, khususnya yang masih kecil lah, kita kata anak yatim kecil, kita minta mereka ni buka kopiah. Sebab senang, kalau dia pakai kopiah, kita nak sapu kepala tak boleh. Imsah ra'sal yatim. Dan ada setengah ulama kata, sebanyak mana rambut yang kita usap, sebanyak itulah dosa kita digugurkan. Banyak mana rambut yang diusap itu, sebanyak itulah dosa kita digugurkan. Jadi tuan-tuan cuba bayangkan, kalau kita sapu kepala anak yatim pun banyak dah pahala macam tu. Kalau sapu kepala mak dia tu ada. Jangan mahu ada saya. Dan yang kedua Nabi sebut wa ta'amil miskin, dan bagilah makan kepada orang miskin. Hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi sebut lagi, iaitu petua untuk melembutkan hati. Dah kata kita melayani anak-anak yatim, buat ta'amil miskin, dan bagi makan kepada orang miskin. Itu sebab sila hadirin sekalian, kalau kita lihat dalam ibadat kita, khususnya akikah. Akikah ni hukum dia banyak kias kepada korban, misalkan dia tak ada lagi secara urus, tapi dia banyak kias kepada persoalan korban. Berapa ramai orang buat kenduri akikah, tapi makanan akikah orang miskin tak pernah sampai. Maksudnya makanan itu tak pernah sampai kepada orang miskin. Seboleh mungkin tuan-tuan siapa-siapa buat kenduri, bagilah juga orang susah. Kalau tuan-tuan rasa tak nak orang susah datang ni, packing buat 10-20, pergilah hantar rumah orang susah. Mudah-mudahan mereka juga dapat makan, dan seterusnya kita dapat pahala daripada perkara yang kita sedang bincang. Wa ta'amil miskin. Baru ni waktu pandemik pun alhamdulillah, bila mana campaign bendera putih itu pun kita lihat orang kita ni cukup pemurah, dan pemurah orang Malaysia ni pun kata di sini bahkan sampai ke luar negara semua orang kenal. Dan yang keempat, kelebihan bagi makan ini ialah ia dapat hapus dosa besar macam saya sebutkan tadi, dengan syarat kita buat ikhlas, dan juga makanan yang kita bagi itu halal. Antara kisah yang disebutkan dalam bab apa dosa besar, satu kisah yang disebutkan tadi, riwayat Imam Ibn Hibban tadi, adalah seorang Abid 60 tahun kemudian berzina, menyesal sungguh-sungguh dengan perbuatan zina dia itu tadi. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum dia mati, dia sempat sedekah 2 keping, kita kata 2 keping roti lah, kepada 2 orang yang minta sedekah, yang mana pahala bersedekah 2 keping roti tadi telah menghapus dia dosa yang dia lakukan berzina. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa dia berzina selama 6 hari dengan orang perempuan itu tadi. Yang kedua adalah satu kisah yang saya kira tuan sedia maklum, iaitu berkenaan dengan sedekah minuman. Seorang pelacur
yang dia kata bagi minum anjing tu, yang dia masuk dalam bila nampak anjing yang menjirilkan lidah kerana dahaga. Kemudian dia pun masuk ke dalam telaga. Telaga dia bukan macam telaga zaman di Malaysia. Telaga Tanah Arab ni dia bertangga kan. Dia masuk, kemudian dia turun, kemudian dia ambil ayam tu menggunakan kasut dia bagi minum. Yang mana ada seorang ulama bahas lagi dalam orang pelacur ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kepada dia disebabkan kebajikan yang dia buat bagi minum kepada anjing ini tadi, sehingga dia meninggalkan perbuatan perzinaannya itu dan dia menjadi orang yang baik, dan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga disebabkan perbuatan baiknya itu. Hadis yang mana cerita ini ada disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, dalam Riyadhus Shalihin. Maka sidang hadirin sekalian, kalau bagi minum kepada anjing pun Allah Subhanahu Wa Taala beri balasan yang cukup baik dan cukup banyak kepada dia. Bagaimana pula kalau kita bagi makan kepada manusia? Dalam persoalan makan ini juga, inilah antara petua yang kita bagi khususnya kepada orang perempuan, iaitu orang perempuan pada 10, khususnya pada 10 hari terakhir Ramadan. Ada semua orang perempuan pada 10 hari terakhir Ramadan, dia tak dapat puasa dan dia tak dapat sembahyang. Maksudnya pahala sembahyang, pahala puasa secara direct dia tak dapat, disebabkan dia ABC, Allah bagi cuti. Maka antara petua yang kita nasihatkan kepada geng-geng perempuan yang khususnya yang dia tak nak supaya 10 terakhir Ramadan itu dia tak dapat puasa, apa yang kita cadangkan kepada dia ialah, pada golongan ini, mereka ini ialah supaya mereka menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Satu, family dia sendirilah, ataupun dia juga boleh hantar makanan kepada orang-orang lain. Sebab mana-mana orang yang menyediakan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahala puasa orang itu tanpa Allah Subhanahu Wa Taala kurangi pahala orang berpuasa itu sekali. Ia sabit dengan hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha falahu wizruha wa wizru falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yuqsa min ujurihim syai'. Iaitu siapa yang mencetuskan satu perbuatan baik dalam Islam, maka dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha, dan juga dia dapat pahala orang yang beramal dengan perbuatan baik itu tanpa Allah kurangi perbuatan, tanpa Allah kurangi pahala orang yang buat tadi. A buat benda baik, B tiru, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada A pahala B tanpa Allah kurangi pahala B walaupun sedikit. Maka itu kita bagi panduan kepada perempuan khususnya yang tak dapat puasa di 10 malam terakhir Ramadan, tak dapat puasa di 10 hari terakhir Ramadan, maka masih boleh dapat pahala dengan cara bagi makan. Maka ini antara perkara-perkara yang biasa berlaku. Dan satu lagi sidang hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya bila kita sebut tentang bagi makan ini adalah satu adat Melayu yang sudah mendarah daging dalam diri kita. Dan perkara ini juga kita panggil apa, tidak dihalang oleh para ulama. Tidak dihalang oleh para ulama. Sebab kalau dulu, sebagaimana kita sedia maklum, datuk nenek moyang kita dulu-dulu, bukan yang Islam lah, yang sebelum Islam, saya rasa tuan-tuan bahan kita ini antara kita orang Melayu yang beragama Hindu peringkat awal, lama dulu. Yang dalam mazhab Hindu yang berada di tempat kita ini, dia sebagai mazhab Pancamakara. Mazhab Pancamakara, dia mazhab belah Hindu belah Melayunya, yang mana antara perkara yang antara perkara ataupun adat pada ketika itu ialah dia ada satu mereka ada satu amalan, amalan Pancamakara, yang dalam itu dia ada betara limu ataupun malimu. Dia nak sebut amalan orang dulu yang ulama kita dah banyak hapuskan. Tapi dalam banyak perkara yang dihapuskan itu, bab makan dia tak hapus itu. Sebab orang Melayu ni pantang ada kenduri, pantang ada pertemuan, memang akan ada makan. Hatta kita panggil apa, maulud. Maulud kalau tak ada makan tak sah. Sebab maulud dengan mulut tak jauh. Maulud dengan mulut tu tak jauh. Antara amalan orang Melayu ulama yang kita kata zaman Hindu dulu lah, dia ada buat satu betara lima ni, dia ada 5 perkara yang mereka akan buat bila dia buat majlis-majlis.
Antaranya ialah 5 perkara mereka buat. Pertama sekali mereka akan buat yang nama dia madya, mabuk. Yang kedua, sebelum kita cakap, maksudnya mereka ini duduk ni untuk mata tua punya function lah masa dulu kan, bila dia duduk situ, yang mereka akan duduk dalam bulatan dalam keadaan tidak berpakaian. Antara perkara yang dibuat oleh orang Melayu lama dulu, pertama sekali madya, itu mabuk. Yang kedua, dia akan mudra, joget sampai pingsan. Itu sebab kalau anak-anak kita duk main TikTok tu semua, jangan heran lah, dia memang darah daging dia dulu suka joget kan? Dia dulu pok ye masuk zaman sekarang dia di cerita lain lah joget. Yang ketiga, mangsa, iaitu mereka akan makan daging. Yang keempat, matsya, iaitu mereka akan makan ikan. Dan yang kelima, maituna, iaitu hubungan seksual secara bebas. Itu zaman dulu, zaman waktu tak ada agama dulu. Maka datang ulama-ulama kita, bila Allah tutup nenek kita dah masuk Islam, maka ulama-ulama kita menghapuskan sedikit demi sedikit amalan-amalan yang bercampur dengan syariat. Tetapi amalan makan ni tak. Dan benda ini juga selari dengan agama, maka tidak dihapuskan oleh para alim ulama. Maka dalam bab persoalan makan, tuan-tuan, ini satu perkara yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Dan bagilah makan, dan mudahkanlah diri untuk bagi makan, sebab pahala cukup banyak. Sebagai satu, kita sebutkan tadi, dia menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, tanda bahawa amalan kita diterima. Apa lagi tanda amalan kita diterima selain pada bagi makan tadi? Tanda amalan kita diterima ialah apabila kita selesai mengerjakan satu ibadat, mudah untuk kita membuat ibadat selepas daripada itu. Maksudnya, ibadat yang sedikit menjadi tanda bahawa ibadat kita yang awal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya kita sebutkan juga tadi, orang yang mudah bagi makan ini, hati dia lembut. Hati dia lembut. Sebagaimana yang kita sebut dalam hadis, usaha besar yatim, wa ta'amil miskin, dan bagilah makan kepada orang miskin. Bagi makan zaman sekarang ni mudah, belanja kawan makan, apa semua itu termasuk dalam bab perkara ini. Dan yang paling kita fokus sekali ialah dia dapat menghapuskan dosa-dosa besar. Cerita yang pertama, hadis berkenaan dengan ahli amil ini tadi. Dan yang kedua, berkenaan dengan pelacur itu yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan sidang hadirin sekalian, semua perkara itu menjadi sebab untuk sama-sama kita lakukan perkara ini untuk dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan makan ini juga bukan sahaja kita dapati, bukan sahaja ada dalam masyarakat Melayu. Kalau saya tengok sahabat-sahabat tersebut, orang Arab sekalipun, walaupun mereka tak tahlil, tapi seandainya berlaku kematian, dia ada beberapa hari selepas pada itu dia akan buat kenduri juga. Dia akan buat kenduri. Yang kenduri ini diniatkan pahala kenduri itu untuk arwah si mati. Walaupun tadi cuma kaedah tahlil itu tak ada lah, cuma dia buat kenduri makan. Yang pahala makan itu diniatkan khusus ataupun dihadiahkan kepada si mati. Maka perbuatan-perbuatan ini, mudah kata tuan-tuan, ialah satu amalan yang baik dan diteruskan. Dan tidak ada masalah di sisi agama untuk sama-sama kita buat. Kerana ulama-ulama kita telah mengasimilasi adat-adat dan juga ibadat ini. Yang mana adat-adat yang tidak bertepatan dengan syariat, maka benda itu selalunya dihapuskan ataupun ditukar supaya perbuatan itu ialah perbuatan yang baik. Maka jangan orang panggil kata adat orang Melayu ni semua sesat. Tidak. Orang Melayu ialah satu-satunya bangsa dalam dunia yang menisbahkan diri mereka dengan Islam. Tidak ada bangsa dalam dunia yang menisbahkan diri mereka dalam Islam. Kalau kita lihat dalam perlembagaan Malaysia, apakah ta'rifan Melayu? Salah satunya ialah jadi 3 benda. Dalam perlembagaan kita dia kata Melayu ni dia mesti ada 3 benda. Salah satunya Islam. Kemudian bercakap bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Itu sebab kalau pergilah mana-mana negeri di Malaysia, khususnya di Semenanjung, kita ada majlis agama Islam dan digantikan dengan perkataan adat istiadat Melayu.
Kalau Perak main lah Majlis Agama Islam dan adat Melayu Perak. Kalau Kedah, Majlis Agama Islam dan adat Melayu Kedah. Dan itulah kita panggil majlis inilah kita panggil satu organisasi yang paling tinggi dalam bab pentadbir urus berkenaan dengan agama dan juga adat Melayu di satu-satu negeri. Jabatan agama, jabatan mufti, Baitul Mal, semua letak bawah majlis. Bukan kata jabatan agama paling tinggi, yang majlis agama Islam bagi negeri-negeri masing itu yang paling tinggi. So sidang hadirin sekalian, berkenaan dengan makan, ada sebarang persoalan. Kalau kau nak tanya orang nak bagi makan apa, basic bagi makan saya sebutkan tadi, khususnya dalam bab penghapusan dosa disebutkan oleh para ulama kita, iaitu pertama sekali ikhlas kerana Allah, dan juga makanan itu adalah makanan yang halal. Makanan yang halal. Ada sebarang soalan dalam bab makan. Apa kalau yang nak makan? Sidang hadirin sekalian, saya ambil kesempatan sebelum kata dia 8-7 minit masuk 8 suku selesai, kita tak ambil lama. Saya ambil kesempatan sikit dalam bab bagi makan juga lah. Bukan kata ambil kesempatan, tapi ini sekadar offer kepada tuan-tuan bagi yang mau. Sebagaimana kita sedia maklum, baru-baru ni Afghanistan, kita ada aid for Afghanistan berkenaan dengan negara Afghanistan telah bertukar pemerintahan. Dan Alhamdulillah Malaysia antara negara yang terawal menghantar pasukan, kita panggil apa nama ni, dalam misi kemanusiaan. Sebelum kata kerajaan bagi kebenaran keluar, sudah ada 2 NGO daripada Malaysia yang pergi. Dan pada bulan 11 baru ni, bulan 11 baru ni, gabungan daripada 4 ataupun 5 NGO ada hantar lagi lebih kurang 14 orang pasukan. Dan sekarang ni mereka bersama saya ada di Dua Bali. Yang mana insya-Allah tuan-tuan dalam kempen Info Afghanistan ini, kita buka ruang kepada mana-mana tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita bantu, khususnya saudara kita di Afghanistan yang berada di kamp pelarian. Kenapa mereka berada di kamp pelarian? Nombor satunya ialah sebab asasnya adalah kampung mereka musnah disebabkan perang. Jadi kalau duduk di kampung pun tak dapat apa, maka mereka berada di kamp-kamp pelarian yang perlukan pada bantuan. Saya rasa mungkin kalau macam saya daripada Yayasan Isra' Malaysia, saya rasa tuan-tuan boleh pergi ke Facebook Yayasan Isra' Malaysia. Kita ada letak gambar di situ dalam misi yang dibuat pada beberapa minggu lepas, iaitu kita buat bantuan kepada kamp pelarian. Walaupun banyak, cuma tak salah saya di peringkat kita Malaysia, NGO Malaysia, kita diamanahkan untuk kita bantu satu kamp pelarian yang mana terletak berdekatan dengan sempadan Iran, sempadan Iran. Cuma untuk masuk sekarang ni sedikit perkongsian saya. Untuk masuk ke Afghanistan dia agak payah disebabkan penerbangan masih lagi dikontrol oleh mereka, iaitu pesawat komersial tak boleh masuk. Jadi baru ni bila dalam 2-3 minggu lepas bila bincang, kos untuk tiket sahaja $1,500 seorang. Cuma penerbangan tak confirm dia ada dalam. Beli tu kira 50% per nak 50% per tiket. Dan alhamdulillah 14 orang yang pergi baru ni, mereka masuk melalui Iran dan berjumpa dengan gubernur wilayah dan diberi persetujuan untuk sama-sama bantu masyarakat bersaudara kita di sana. Mungkin nanti saya kongsi dengan Ustaz Zaki lah pek makanan. Bantuan yang sekarang ini dibuka untuk kita sama-sama bantu, satunya ialah pek makanan. Pek makanan ini, food pack ini dengan nilai RM250. Nanti kita kumpullah cukup RM250 untuk satu family, ration untuk 3 bulan. Di sana lain. Kalau dulu di Bangladesh tu kita buat ration biasanya 3 minggu ke sebulan. Tapi untuk Afghanistan mereka akan buat ration untuk 3 bulan. 2 kilo daging, 50 kilo tepung gandum. Ada gambarnya, saya pun baru terima. Dalam Facebook Yayasan Isra' pun kita dah upload gambar-gambar yang kita agih baru ni, khususnya kepada orang-orang miskin dan juga orang yang tidak berkemampuan,
yang cacat apa semua kan. Satu ialah food bag makanan dengan nilai $50. Yang kedua ialah telaga. Sebab bekalan air mentah di sana agak sukar, maka satu telaga ataupun kita akan beli air mentah daripada kampung dan kita kena hantar ke kamp pelarian. Dan yang ketiga ialah dana pembinaan masjid. Sebab apa kita bina masjid? Saya rasa tuan-tuan pun ada dengar bahawa ni, iaitu Yayasan Amal Malaysia, khususnya Amal Kedah, dan bina masjid di Chad, salah saya, Afrika. Kenapa kita bina masjid? Sebab dia menjadi asas untuk kita bantu mereka dengan lebih baik. Sebagaimana Nabi SAW juga bina masjid bila sampai ke Madinah, dan masjid itu menjadi punca kepada aktiviti-aktiviti selepas daripada itu. Maka pembinaan masjid juga menjadi sebab untuk kita membantu mereka dengan lebih mudah. So kalau bagi bantuan pun di masjid, jadi alasan untuk mereka datang masjid. Cuma waktu kalau dia lah tempat berbeza, karena di Bangladesh tu dia ada isu-isu lain. Sebab kadang-kadang isu mazhab di satu-satu tempat pun jadi masalah masing-masing sikit lah. Kalau macam di Bangladesh kan mereka mazhab Hanafi. Bila mazhab Hanafi ni, orang perempuan tak main masjid, orang perempuan tak main masjid, macam kita main. Jadi antara masalah dulu waktu di Bangladesh itu, kita dapati ialah orang perempuan dia tak tahu apa-apa langsung. Bini, kalau bini mau lana tu tak apa. Kalau bini tak mau pergi mana-mana tu yang susah. Jadi ada satu tempat tu Pak Japo minta untuk orang perempuan dia datang masjid. Bila nak minta datang masjid tu bergaduh dulu dengan tu imam. Apalah lepas dia bergaduh sampai Pak Japo kata kalau hang tak bagi apa, depa main masjid, aku nak tarik balik semua bantuan yang aku bagi, baru dia bagi main. Bila bagi main, kita suruh semayang, kita test dengan semayang. Semayang, imam semayang, orang perempuan ikut. Tuan-tuan, nombor satu, kebanyakan majoriti mereka tak pergi semayang. Yang kedua, ada yang tahu semayang tapi tak sabar. Imam lambat dan semayang lagi pada tu imam apa lah. Ada yang semayang betul, alhamdulillah. Tapi itulah antara perkara yang berlaku di kem-kem pelarian. Yang kadang-kadang kita buat masjid dan kita jadikan masjid itu sebab untuk kebaikan yang akan datang selepas daripada itu, manfaat yang dapat untuk orang di sekitar. Maka dia ada 3 bentuk bantuan sekarang ni, balik kepada topik Aid for Afghanistan. Pada tuan-tuan yang nak bagi sedikit sumbangan, sama ada untuk makanan ataupun telaga. Sebab satu set telaga harga dia $6,800, mahal sikit lah kalau untuk luar negara. Kalau di Kemboja, sesemua siapa yang pernah buat di Kemboja, $1,200, $1,200 boleh dapat. Tapi kalau di Afghanistan, di Afrika, harga yang mereka bagi itu $6,800 disebabkan kos pengangkutan barang, kos angkut barang. Kalau di Nepal, Nepal 1,000, Nepal Arakan untuk kamp pelarian di Arakan tu 1,000, itu murah sikit lah. Tapi kalau untuk, ataupun yang ketiga itu dana pembinaan masjid. Dan kesemua ini kita akan kumpul, dan insya-Allah pada bulan 2 akan ada satu trip untuk bawa sumbangan kita ke kamp-kamp pelarian yang diberi amanah untuk kita bantu ini. Satu, kita bagi food bag. Yang kedua ialah kita akan cuba bina telaga untuk sumber air mereka. Dan yang ketiga adalah pembinaan masjid khususnya daripada sumbangan rakyat Malaysia. Bagi pada tuan-tuan yang rasa nak sumbang, saya rasa mungkin saya boleh bagi pada Ustaz Zaki. Cuma tuan-tuan tolong spesifiklah. Kalau tuan-tuan nak bagi untuk makan, kena abang untuk makan. Kalau tuan-tuan nak bagi untuk masjid, supaya duit itu kita salurkan ke ikut mana-mana yang tuan-tuan niat untuk wakaf dan juga untuk sumbang. So mudah-mudahan perkara-perkara kita bincang dalam bab bagi makan itu kita dapat terjemahkan. Walaupun orang panggil sebut dalam Malaysia pun ramai lagi yang nak bantu, tak ada masalah. Pokok ada lebihan daripada bantuan tuan-tuan kepada orang dalam negara, kita bagi sedikit kepada saudara-saudara kita di luar negara. Maka mudah-mudahan perkara ini adalah perkara yang menjadi sebab untuk kita beramal dengan innamal mu'minuna ikhwatun itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima sumbangan yang kita bagi. Cuma timbul persoalan juga sikitlah. Pasal pun nak bantu orang luar sedangkan orang dalam banyak.
benda ni biasa kita jumpa di mana-mana, atau waktu di Sarawak dulu pun orang kata benda yang sama. Maka sidang hadirin sekalian, semiskin-miskin orang di tempat kita tak seteruk orang yang berada di kem pelarian. Itu saya nak sebut. Alhamdulillah, saya Allah Subhanahu Wa Taala bagi sedikit wang start 2017 sampai 2019 itu selebih 10 kali lah kita dah bawa sedikit sumbangan daripada rakyat Malaysia ke sana. Dan sumbangan yang kita bagi itu cukup diharapkan, khususnya orang-orang Islam yang berada di kem pelarian. Ada ketika kita bagi makan, tapi bila kita pergi cek di sana, tak, pek makanan itu kita tak boleh guna. Sebab apa? Ayam tak ada, tak masak nasi, macam mana? Satu. So kita bagi bantuan dalam arti kita buat tenaga untuk dia orang. Ada ketika tahun 2019 bila kita pergi ke sana bagi pek makanan, tenaga ada, alhamdulillah, pun tak boleh masak juga. Pasal apa? Kayu api tak ada. Kayu api pula tak ada, sebab pokok semua dah termak jadi kem pelarian. Maka inilah antara perkara-perkara yang kadang-kadang bila kita jumpa dan kita bandingkan kehidupan kita di sini, saudara kita di sana cukup sangat memerlukan dan mengharapkan bantuan kepada kita, khususnya di negara-negara yang baru sahaja mengalami peperangan. Macam Bangladesh, saya rasa sekarang di Rohingya itu dia agak kurang disebabkan bantuan daripada United Nations itu sudah agak banyak. Tapi waktu awal dulu, waktu saya pergi itu hari kelima mereka sampai daripada Bangladesh, sampai daripada Myanmar itu, memang tak makan 2-3 hari itu banyak. Sampai tahap kita panggil apa? Waktu bagi makan tu pun, waktu bagi makanan tu pun terpaksa separuh, sebab dia sopu banyak sangat. Kita tak boleh terpaksa larikan, tidak bahaya kita pula. Sampai banyak benda lah yang kita cuma saya nak ceritanya kemiskinan ataupun pengharapan mereka kepada bantuan daripada negara-negara Islam, khususnya kita orang Islamnya ni lah, terlalu tinggi. Sebab bila kita tak tolong, dia akan buka ruang kepada NGO bukan Islam tolong. Ada satu ketika bila kami pergi, kita dapati sukar nak masuk ke kem pelarian di Bangladesh. Rupanya dia NGO daripada negara Islam ni payah nak masuk. Tapi NGO daripada negara-negara yang kita kata, yang dah kata baru mesej Kristian ni senang masuk. Sepanyol, Jepun, yang mana mereka ini bawa masuk sekali dengan fikrah dia orang tu lah, fikrah dia orang itu. Kenapa NGO Islam banyak tak boleh masuk? Sebab kita tak bayar. Sebab dia pun minta duit banyak, jadi kita tak bayar. Kalau pihak Bangladesh waktu tu minta macam kita cukai lah, dia kata minta nak dapat pas masuk tu dia kena bayar sampai 10,000, kita tak bayar lah. Tapi kita cuba untuk masuk juga walaupun susah. Maka mudah-mudahan sumbangan-sumbangan kita ini banyak bantu saudara-saudara kita di sana. Yang mana NGO Islam kita ni, dia sebenarnya tuan-tuan, dia bukan sekadar bawa makan, tapi basic sekali kita kena akidah. Sebab kadal faru ayat kufar, hampir-hampir kefakiran itu dia membawa kepada kekufuran. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Maka bantuan-bantuan yang dibawa oleh NGO Islam ialah bantuan-bantuan yang bukan sekadar menyelamatkan nyawa, tapi kita nak selamatkan akidah supaya tidak diambil kesempatan oleh orang-orang yang berada di sana. So tuan-tuan, insyaAllah kempen ini kita akan buat sampai hujung bulan 1. Dan kalau sebarang sumbangan saya rasa mungkin nak bagi malam ini terpulang. Ataupun kalau tuan-tuan nak kumpul bagi sampai, maksudnya nanti bila-bila panggil balik untuk sebab pun boleh juga. Iaitu mudah kata bagi tanam surau lah, bagi tanam surau. Dan saya mohon kalau pada tuan-tuan, bagi tuan-tuan nak bagi secara umum pun boleh. Ataupun tuan-tuan nak khusus, duit ni untuk makanan, tuan-tuan nampak makanan, duit ini untuk buat telaga. Maksudnya nanti kita akan channel kepada dia punya tajuk-tajuk itu. Dan contoh lagi, ini untuk bina masjid, maka mudah untuk kami channel duit itu kepada bahagian-bahagian tertentu. Seandainya tuan-tuan bagi wakaf ataupun sumbangan secara umum, maka kita lihat keperluan yang ada di sana. Jadi insyaAllah kita akan bagi laporan. Cuma untuk food pack, tuan-tuan boleh masuk ke Facebook Yayasan Isra' Malaysia.
Dan di situ ada tambah, memang kita letak tahun ni kita bagi pada 70 orang yang 70 orang keluarga terpilih, lebih kurang dengan nilai 50 USD ration makan untuk 3 bulan. Kenapa kita bagi ration makan untuk 3 bulan? Sebab nak pergi tu payah. Kalau nak tunggu kita nak bagi untuk seminggu, nak tunggu kita mai pula memang mati dulu lah. So kita bagi ration tu untuk yang kita dapat list baru ni 2 kilo daging, 50 kilo tepung, minyak, kacang, teh, gula. Mereka bagi itulah. Tapi saya list tu pun saya dah upload dalam Facebook SRI Slot, tuan-tuan boleh tengok. Jadi saya sekadar itu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan sembang-sembang pada malam ini memberi manfaat kepada kita, khususnya dalam kita mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kuliah-kuliah yang biasa kita buat adalah benda-benda yang kita mampu amal. Biarlah kita belajar benda yang sedikit, tapi bila kita buat mendatangkan manfaat untuk dunia dan untuk akhirat kita. Saya sekadar itu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita dengan pertemuan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukhrijuna bi nuril fahmi wa tudhi'u lana ma ashkala hatta nafham innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat itu Engkau keluarkanlah kami daripada kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami, ya Allah, dengan cahaya kefahaman. Engkau jelaskanlah kepada kami apa-apa yang sukar kami fahami, sehinggalah kami dapat mengerti. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha mengetahui, kami tidak mengetahui apa-apa, dan Engkaulah Tuhan yang mengetahui perkara yang baik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami sebagaimana Engkau terangi bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Wahai Tuhan yang Maha Mengasihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.